Siri dokumentari terulung dan terawal diterbitkan TV3. Majalah 3 menjadi program ikonik yang menambat hati bukan sahaja rakyat Malaysia, malah mendapat pengiktirafan antarabangsa. Unggul dalam kelasnya tersendiri, apakah kunci yang menjadikan Majalah 3 gemilang dan pernah mencetus fenomena? Ikuti sisi retrospektif cerita di sebalik cerita yang disediakan Nik Munirah Nik Hassan menjelang ulang tahun ke-38 TV3. Detik 9 malam, tidak kira Isnin, Selasa maupun Sabtu waktu siarannya, Majalah 3 menjadi pelengkap mingguan penonton sehingga pernah mencecah 4 juta tontonan. Mula bersiaran secara rasmi pada 1 Januari 1985, Majalah 3 tampil membawa pendekatan berbeza dan terperinci terhadap isu semasa dan sisi setempat untuk tatapan umum. Memasuki tahun ke-37 siarannya, jenama Majalah 3 masih gah dan terbukti ditonton pelbagai lapisan masyarakat dan generasi. Menerusi undian di media sosial, 75% tahu mengenai program ini. Menonton Majalah 3 bersama seisi keluarga merupakan salah satu kenangan yang masih saya ingat sehingga kini. Antara segmen yang menarik minat kami semestinya segmen yang memaparkan makanan-makanan unik dan juga tempat-tempat menarik di seluruh Malaysia. Dalam pemilihan isu pula, setiap aspek merangkumi pelbagai sudut diteliti dan diperincikan bagi memastikan hanya karya yang benar-benar berkualiti tinggi diterbitkan. Sehingga kan suatu ketika dulu, keterujaan kreativiti editorial menurut bekas penerbit Majalah 3 Zaki Abdul Rahim turut mengundang panik di seluruh negara. So saya dengan Hisham kita bergandingan menggemparkan satu Malaysia dengan cerita kononnya Langkawi diserang oleh musuh. Langkawi ditawan dan kita punya tentera kita cuba ambil alih, take over, and it was a shocking. Satu Malaysia terkejut. Kan kalau bersembang dengan kru yang senior tu, they will keep on sebut benda ni dan mereka sangat bangga lah, because for the first time, kalau tak ingat, kalau tak salah saya, kita pernah rating cecah sampai for that story 3 million, 3 juta. Tidak kurang juga, pengalaman Zaki memperdaya penonton pada tahun 1996 menerusi laporan Misteri Naga Tasik Chini. Misteri Tasik Chini mungkin terpendam di telan usia, tetapi 1001 kisah mengenainya menentukan arah haluan Tasik Chini pada masa depan. Saya buat underwater, saya explore hutan, saya goyangkan rumput-rumput yang terapung tu seolah-olah kita ni diintai oleh naga. And then kebetulan hujan. So hujan tu pun saya kata no, we have to go out. Itu yang kru tak apa shock sikit tu. Sebab bila hujan dapat expect for them to rehat, kena tertarik, nak kata no. And then it end up Naga Tasik Chini tu mendapat rating 2 million plus saya rasa. Hisham Abdullah yang merupakan rakan sekerja Zaki pula berkongsi rahsia kejayaan Majalah 3. Sebagai penerbit, saya menggalakkan kepelbagaian cara bercerita. Sesebuah laporan boleh diolah mengikut mod dokumentari, genre dan gaya bersesuaian. Contohnya, saya pernah mengarah Puduraya hentian tanpa henti pada awal 90-an. Tiada suara latar atau voice over untuk laporan itu, cuma bunyi hiruk pikuk Puduraya. Jadi kekuatan institusi Majalah 3 terletak pada flexibility dan kesediaannya mengeksperimen olahan cerita. Berbicara tentang legasi, bekas penerbit Mazli Nordin cukup sinonim dengan Majalah 3. Intipati penerbitannya rata-rata menyelami isu kemasyarakatan yang membangkit keterujaan penonton. Laporan Anak Tirai Besi yang menyentuh jiwa pernah memenangi anugerah skrin. Anak Tirai Besi ini perspektif berkenaan anak-anak yang dilahirkan di penjara. Di mana dibesarkan, bila cukup time JKM akan bawa dia keluar. Bila masuk kena dan terpaksalah bawa dalam kandungan tu, kena melahirkan di penjara. Dia detik masa dia nak melepaskan anak dia tu kepada pihak yang tertentu. That's the sedih sangat lah. Kekuatan Majalah 3 turut disemarakkan lagi dengan keunggulan legasi pengacaranya.
Tidak hanya tampil jelita, hos Majalah 3 turut ke lokasi membuat liputan. So sekali tu pukul 2 pagi coach in call. Alin, there's one. You know, dah mati berapa hari dah. You know all those things. So this dekat mortuary tu nak buat now. So I have to jahit the guy. Yes, jahit. Yes, I jahit tangan dia. Waktu tu dia kena release the darah dia dulu. Dia cucuk one chemical that make look fresh. Waktu dia cucuk tu you feel, you nampak dia macam alive. Waktu tu macam scary sangat because suddenly it goes like, you know, macam dalam movie tu. Perasaan dia macam tu? Perasaan I macam sempat ke cik nak editing lagi. Bukan hanya membuat liputan dalam negara, ada hos yang pernah menyertai misi kemanusiaan di Bumi Gaza pada tahun 2009. Taxi driver kita bawa kita berjumpa Hamas. Lepas tu dia suruh kop kita, okey. Dia macam dia kata, okey, you boleh jumpa orang Hamas ni, kita tutup muka kita. Kena cover lah. Kita tak tahu kita pergi mana. Berani mati sangat kita masa tu. Dah sampai, dia pergi buka lah. Tapi dia cover lah. Macam ni, dia cover. Dia cover muka dia. So, dia cakap lah kat dia, cakap, tapi diorang taklah ganas ke kasar ke, baik, cakap baik apa semua, but wrong juga in terms of safety. Kita tak utamakan kita itu kan, tapi Alhamdulillah. Meskipun tiada detik pertemuan dengan pejuang Hamas yang dirakam atau sebab-sebab tertentu, pengalaman itu benar-benar tersemat abadi di memori bekas pengacara ini. 37 tahun deretan sejarah dan pengalaman menjadi coretan paparan penonton. Majalah 3 terbukti menyajikan bukan sahaja fakta dan data peristiwa, malahan interpretasi jiwa dengan caranya yang tersendiri. Dengan sifatnya ini jugalah Majalah 3 terus relevan dalam menjadi jambatan menghubungkan kelompok dengan kaum masyarakat Malaysia. Nik Munirah, Nik Hassan, TV3. Ahad ini 10 malam Majalah 3. Silap Majalah 3. Sorry. Sistem di kawasan laut. Lupa. Dan kita juga dapat saksikan di sini najis gaza. Bagi pengeluar barangan berasaskan, sorry bang, Haram pada tahun aku cakap ni. mereka yang mengalami penyakit ini boleh Namun jika anda Allah 7 April 1996 Tonton apa lepas berita? Rancakkan hari anda dengan lebih 100,000 jam hiburan menarik dengan Unify. Daftar sekarang di TM Point atau di unify.com.my/hiburan. Mahkamah Persekutuan menolak permohonan Datin Seri Rosmah Mansur untuk membatalkan pertuduhan kes rasuah berhubung projek solar hybrid dan menggugurkan Datuk Seri Gopal Sri Ram sebagai ketua pendakwaan. Panel 3 hakim dipengerusikan Datuk Seri Muhammad Zawawi Saleh yang bersidang bersama Datuk Vernon Ong Lam Kiat dan Datuk Muhammad